Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Selamat kembali ke Malam Mistik. Nama saya Anas Rahmat, storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Apa khabar korang semua? Saya harap korang semua sihat-sihat belaka. Right? Di kesempatan ni saya nak ucapkan takziah buat mangsa-mangsa yang terlibat dengan banjir. Buat sahabat-sahabat yang turun bantu mangsa banjir tu, tak kisahlah korang ni badan kerajaan ke, badan politik ke, NGO ke, korang pun kena hati-hati juga sebab malang ni tak berbau. Terima kasih buat korang. Alright, selamat menjalankan tugas. Alright, malam ni nak sembang dengan korang satu kisah ni. Kisah yang dikongsikan oleh seorang brother ni yang hanya nak dikenali dengan nama samaran dia Zali. Kisah kejadian misteri yang berlaku pada dia dan seorang lagi sahabat dia masa tu lebih kurang 15 tahun yang lalu. Dah lama dah punya cerita. Cerita ni agak rare juga. Kisah sesat dalam hutan yang mengakibatkan diorang berdua ni mendapat satu penyakit yang aneh. So sebelum saya nak start bercerita malam ni, buat yang masih belum subscribe channel Anas Rahmat ni, korang kena bantu tekan button subscribe tu dulu. Tekanlah sekali loceng tu supaya korang boleh menerima notifikasi daripada channel Anas Rahmat ni. Supaya korang tak tertinggal lah cerita-cerita terbaru daripada channel Anas Rahmat ni. Dan jangan lupa hit like button tu sekali guys. And share lah sekali cerita ni kalau boleh. Tolong terima kasih banyak-banyak atas bantuan korang. So apa lagi yang kita nak tunggu-tunggu ni? Saya pun malas nak bersembang banyak-banyak. Korang pun tahu hal tu. So let's roll on Malam Mistik. Let's go. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Kisah ni berlaku dekat sebuah hutan yang terletak dekat Kota Tinggi Johor. Yang masa tu Zali ni dengan sahabat dia Fuad namanya ni memang tengah kemaruk dengan kerja-kerja seni buat pokok bonsai. Buat pokok bonsai. Pokok bonsai plastik. Zali dengan Fuad ni bukanlah buat kerja ni full time. Cuma buat part time je nak cari duit lebih di samping minat diorang berdua ni dalam seni kreativiti olahan pokok bonsai plastik. Sebelum saya nak teruskan dengan cerita ni, saya nak cerita sikit pasal pokok bonsai plastik yang dimaksudkan Zali ni. Pokok bonsai yang Zali ni buat bukan pokok bonsai yang kecil-kecil, yang comel-comel tu. Bukan pokok tu. Bukan pokok yang ni. Bukan. Bukan pokok ni. Tapi satu pokok bonsai plastik yang diperbuat daripada akar pokok hutan. Kalau masa zaman-zaman tu rasanya memang popular lah pokok bonsai plastik ni. Rasanya kalau kat mana-mana rumah mesti ada. Kalau korang pergi beraya kat rumah makcik-makcik korang ke, mesti akan jumpa pokok bonsai plastik ni. Memang popular. Pokok ni lagi berselirat akar pokok yang digunakan tu, lagi cantik lah design pokok yang akan dibuat. Prosesnya si Zali ni dia akan masuk ke dalam hutan, dia akan cari akar pokok yang menjala, tak pun kayu yang macam banyak cabangnya. Biasanya pokok-pokok macam ni jenis pokok yang besar-besar, barulah ada akar macam ni. Dan lepas tu dia pun akan bawa balik akar pokok kayu tu, bersihkan akar kayu tu, varnish kilat-kilat, varnish kilat-kilat, cat cantik-cantik. Lepas tu diorang akan letakkan daun plastik yang cantik-cantik. Lepas tu diorang akan jual pokok ni pada harga RM40 hingga ke RM100 satu pokok. Nak buat benda ni tak susah pun, hanya bergantung pada kreativiti masing-masing. Yang susahnya nak dapatkan kayu pokok ataupun akar pokok yang cantik. Itu yang susahnya. Sebab terpaksa nak berjalan meredah masuk ke dalam hutan. Lepas tu nak angkut kayu-kayu yang berat tu, nak bawa keluar daripada hutan pula. So back to the story. Nak jadikan cerita, hari tu Zali dengan Fuad ni tak bekerja.
So dah memang jadi rutin orang berdua ni untuk masuk ke dalam hutan untuk cari akar pokok ni. Kalau ada masa lapang. Sebenarnya diorang berdua ni dah biasa pun meredah hutan untuk cari akar pokok ni. Bukan perkara yang luar biasa pun. Dah kerja diorang. Rancangannya, Zali ni dia akan keluar daripada rumah dalam pukul 8 pagi. Lepas tu si Zali ni dia akan ambil Fuad dekat rumah bujang si Fuad ni, singgah sarapan dulu. Lepas tu terus gerak ke kawasan hutan panti Kota Tinggi tu. So hari tu lepas ambil Fuad, diorang pun pergilah sarapan semua. Dah siap-siap bagas. Lepas siap-siap sarapan tu, Fuad ni dia terperasan tayar kereta Zali macam dah lembik sikit sebelah kanan. So dia pun tegur lah dengan si Zali ni. Tapi Zali ni cakap tayar tu dah lama pun bocor, tapi anginnya keluar tu pelan-pelan je. Kalau tak pam 3 hari 4 hari pun kira boleh tahan lagi lah. InsyaAllah boleh tahan lagi, kata si Zali ni. Si Zali ni cadang, lepas balik daripada cari kayu hutan tu, barulah dia nak pergi tukar tayar tu. Tak pun pam tayar dulu kat Petronas nanti. Maksudnya lepas dia balik daripada hutan tu, barulah dia akan selesaikan hal tayar lembik. Lagipun diorang ni masuk hutan tu bukannya lama sangat. Habis-habis lama pun lebih kurang 2 jam je. Diorang nak masuk dekat satu kawasan yang dekat-dekat je. Tak ada pun ke dalam sangat, dekat tepi je. So waktu diorang sampai dekat situ, jam dah nak dekat pukul 10 pagi. So dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, diorang pun mulakanlah projek diorang berdua ni masuk ke dalam hutan panti Kota Tinggi. Hari tu tak macam hari-hari biasa. Masuk dalam hutan je, suasananya betul-betul riuh, kecoh. Kalau biasa bunyi unggas je kan, tapi kali ni meriah dengan bunyi beruk, bunyi ungka, bunyi burung. Seolah-olah macam welcome kehadiran diorang ni kat dalam hutan tu. Hari tu diorang ni cadang nak teroka dekat satu kawasan yang jauh ke dalam sikit. Tapi walaupun bunyinya macam jauh sangat, taklah berapa dalam sangat pun. Kalau ikutkan kiraan dia, lebih kurang 400 meter je daripada jarak kereta diorang ni parking. Tempat yang diorang nak masuk ni memang belum pernah sekali pun diorang sampai. Walaupun dah berkali-kali jugalah diorang ni masuk ke dalam hutan tu. So sampai-sampai dekat kawasan tu, si Zali dengan si Fuad ni perasan memang banyak pokok besar yang kayunya menjalar daripada atas dahan terus sampai ke tanah. Memang itulah tujuannya, memang itulah yang nak diorang cari sebenarnya, kayu tu. Diorang berdua ni pun dah mula terasa seronok. Dah terbayang dah dekat otak masing-masing dah, yang kayu tu akan berubah jadi pokok perhiasan yang cantik bila diorang dah dapat nanti. So Zali pun carilah kayu mengikut cita rasa dia. Yang Fuad pula ikut apa yang cantik pula kat mata dia. Masing-masing pun adalah taste masing-masing, mengikut idea masing-masing untuk dijadikan design pokok plastik diorang nanti. Lebih kurang sejam macam tu. Lepas diorang berdua ni potong-potong kayu yang diorang ni nak pakai, nak bawa balik tu, diorang berdua pun cadanglah nak keluar daripada hutan tu. Zali bawa seguni, Fuad bawa seguni. Masing-masing pun puas hati dah, sebab tak perlu cari banyak-banyak tempat dah. Dah dapat dah pun kayu yang diorang ni nak. Kat kawasan tu je dah cukup untuk diorang settlekan kerja diorang hari tu. Waktu perjalanan balik, tengah diorang berdua ni jalan kaki, tiba-tiba diorang berdua ni dihayalkan dengan seekor burung merak. Entah datang daripada mana agaknya burung merak tu, tiba-tiba muncul depan diorang. Memang cantik burung merak tu. Burung merak memang cantik lah kan. Inilah kali pertama diorang terjumpa burung merak liar dalam hutan. First time. Diorang berdua ni pun rasa kagum lah kan. Yelah kan, benda bukan selalu boleh jumpa. Kalau dekat zoo tu memang senang lah nak jumpa. Ini dalam hutan, memang auto kagum lah jadinya. Yang lagi best pula, burung merak ni tak takut orang. Jinak betul. Bila Zali dekat dengan dia, sikit pun dia tak berganjak. Terkebil-kebil mata burung merak ni memandangkan muka si Zali dengan si Fuad ni. Lepas tu duk berpusing-pusing dekat situ, seolah-olah macam nak menunjuk-nunjuk diri dia yang lawa tau. Fuad ni, dia ni kononnya nak pegang lah burung merak tu, nak belai-belai macam ayam konon-kononnya. Tapi bila dia dekat je dengan burung merak tu, baru je dia nak pegang burung merak tu, terus burung merak tu lari lintang pukang. So bila burung tu dah lari, diorang berdua pun sambunglah perjalanan diorang menuju keluar daripada hutan tu. Tapi yang peliknya,
Diorang berdua ni dah tak nampak dah laluan yang diorang sepatutnya datang tadi. Dah tak nampak laluan tu. Diorang langsung tak nampak bekas kawasan yang diorang lalu tau. Hampir semuanya nampak sama je. Semuanya semak samun dengan pokok-pokok yang tinggi-tinggi. Padahal diorang memang ingat sangat laluan yang diorang lalu tadi. Sebab Zali ni sendiri ni, dia ada buat tanda laluan yang diorang lalu. Zali ni ada tanda dengan dia takik tau batang-batang pokok tu supaya diorang ni tak sesat. Tapi kali ni langsung diorang tak nampak tanda-tanda tu. Yang Zali dah takik pokok tu dah tak nampak dah. Semuanya nampak sama je. Masa ni diorang berdua ni dah pun mula panik dah gelabah dah. Tapi nak tak nak, suka ataupun tidak, diorang kena redah juga hutan tu. Tapi walaupun dah redah, walaupun dah macam-macam kawasan yang diorang rasa ada kemungkinan untuk sampai ke ataupun jumpa jalan keluar tu kan, tetap juga diorang berdua ni masih tak jumpa jalan keluar. Padahal kalau diikutkan, memang tak jauh pun diorang rasa tempat yang diorang mula masuk tu. Tak jauh pun. Tapi entah kenapa diorang masih lagi tak nampak laluan keluar tu. Berpusing-pusing lah diorang berdua ni kat dalam hutan tu duduk mencari jalan keluar. Pusing punya pusing, akhirnya diorang ni terjumpa satu tasik. Luas gila tasik tu. Bukan setakat luas je, tapi tasik tu cantik. Cantik gila. Redup je pemandangan tasik, membuatkan diorang berdua ni jadi kagum lah dengan tiba-tiba tau nampakkan tasik yang cantik tu. Tapi seingat dengan setahu diorang berdua ni, diorang ni tak pernah tahu pun yang kawasan hutan panti ni ada tasik seluas tu. Diorang boleh nampak ada gunung ganang kat belakang tasik tu. Seolah-olah diorang ni macam dekat kawasan tasik kat Kenyir. Akhirnya, akibat dah terlalu penat sangat berjalan tadi tu, mencari jalan tak jumpa tu kan, diorang berdua ni ambil keputusan untuk berehat dekat tepi tasik tu sekejap. Masa ni diorang berdua ni sebenarnya dah mula sedar yang diorang ni dah sesat kat dalam hutan tu. Sambil berehat tu, sambil-sambil lah diorang ni berbual sama sendiri. Zali pun cakap lah dengan Fuad, aku rasa kan kita ni dah disembunyikan bunian agaknya. Berkerut dahi si Zali ni bercakap macam tu. Zali ni sebenarnya dia memang dah rasa tak sedap hati sangat dah ni. Hati dia betul-betul tak tenang ni. Yang si Fuad pula, bila Zali cakap macam tu, terus dia jadi panik. Dia pun cakap lah, kau biar betul Li, aku nak balik Li. Tak nak aku duduk kat dalam hutan ni lama-lama, masak kita ni Li. Fuad ni dia dah mula gelabah dah. Si Zali pula makin kusut. Dia sendiri pun tak tahu nak buat apa dah. Nak tanya orang, siapa yang dia nak tanya kan? Nak redah hutan tapi langsung tak tahu mana nak tuju. Tiba-tiba dia terfikir, mungkin apa yang berlaku ni ada kena-mengena dengan kayu yang diorang ni ambil kot. Agaknya banyak sangat akar kayu yang diorang berdua ni ambil ni. So dia pun cadang nak letak balik kayu-kayu tu. Si Fuad ni pun setujulah dengan cadangan si Zali ni. Apa lagi pilihan yang diorang ada masa tu kan. Lagipun kalau nak berjalan ke hulu ke hilir dalam hutan dengan kayu tu pun penat juga kan. Bukannya ringan kayu yang diorang pikul dalam guni tu. So diorang berdua ni pun letaklah kayu tu dekat tepi tasik tu. Sambil tu Zali ni pun bisik dah dalam hati dia masa dia letakkan kayu tu. Dia cakap, kalau kayu ni yang buatkan kau sesatkan kami pulangkan kayu ni balik. Kami minta maaf banyak-banyak. Kami tak ada niat pun nak ambil barang milik kau. Lepas tu terus diorang sambung balik perjalanan nak mencari jalan keluar tu. Tak lama lepas tu, diorang berdua ni pun nampak burung merak yang sama sekali lagi. Duk berlega-lega depan mata diorang. Seolah-olah burung merak ni macam nak bagi tahu sesuatu dekat diorang. Diorang berdua ni pun teruslah cuba nak dekatkan diri diorang kat burung merak tu. Sekali lagi, bila diorang ni makin hampir je dengan burung merak tu, bila diorang cuba nak sentuh burung merak tu je, terus burung merak tu bertempiaran lari masuk ke dalam semak yang tebal tu. Terus tinggalkan diorang berdua ni dekat situ. Dengan tiba-tiba jugalah diorang berdua ni ternampak ada laluan bekas diorang lalu masa awal-awal diorang masuk ke dalam hutan tu. Diorang dah nampak jalan keluar dah. So bergegaslah diorang berdua ni ikut laluan tu.
Lebih kurang beberapa minit lepas tu, akhirnya diorang berdua ni pun dapat keluar daripada hutan tu. Masa ni, diorang ni betul-betul syukur bila nampak kereta diorang yang parking kat tepi jalan masa tu. Betul-betul rasa lega, betul-betul rasa macam relief tau bila nampak kereta tu. Sampai-sampai dekat kereta, sekali Zali ni perasan tayar kereta dia yang awal-awalnya lembik tu dah kempis habis dah. Dah kering dah anginnya dalam tayar kereta dia tu. Terus Fuad ni bising. Tadi kan aku dah cakap dengan kau, pam dulu sebelum datang. Kau ada gel. Ni kan dah kempis dah. Satu kerja pula ni nak kena tukar balik tayar kereta spare ni. Dah lah aku ni tengah seriau. Membebel si Fuad masa tu. Zali pula masa tu, dia malah nak cakap banyak. Terus cepat-cepat dia keluarkan tayar spare kat bonet kereta tu. Nasib baik jugalah tayar spare yang dia ada simpan dalam bonet tu masih ada angin. Kalau tak, satu hal juga. So cepat-cepatlah diorang berdua ni gotong royong tukarkan tayar kereta tu. Diorang berdua ni kalau boleh memang tak nak stay dekat situ lama-lama. Sebab diorang sendiri pun dah mula risau dah. Takut lagi lama diorang dekat situ, lagi tak baik nasib diorang. So lepas siap-siap tukar tayar tu, Zali dengan Fuad ni pun terus cepat-cepat keluar daripada kawasan tu. Masa dalam perjalanan tu, si Zali ni dia tengok jam dekat tangan dia. Dia perasan jam dia baru pukul 10.30 pagi. Masa ni Zali dah mula terasa pelik. Dia pun tanyalah dengan si Fuad. Tadi pukul berapa kita masuk dalam hutan ni, Fuad? Fuad pun jawab, kalau tak salah aku ni, lebih kurang dalam pukul 10 lebih kita masuk dalam hutan ni. Kalau diorang berdua ni masuk dalam hutan tu dalam pukul 10 lebih, lepas tu diorang keluar balik dalam pukul 10.30 pagi, maksudnya tak sampai setengah jam pun diorang dalam hutan tu. Tapi diorang sendiri rasa diorang dah sesat dalam tu dah nak dekat 2 jam dah. Diorang potong kayu kat dalam hutan tu je dah lebih 1 jam. Tak mungkinlah diorang baru berada kat dalam hutan tu tak sampai 30 minit. Ya tak? Lepas tu si Zali ni pun suruhlah si Fuad ni tengok jam kat tangan dia. Si Fuad ni pun tengoklah. Baru pukul 10.30 pagi lah, Li, kata si Fuad ni. So maksudnya jam tangan Zali ni tak rosak lah. Kalau tadi Zali seorang je yang rasa pelik, sekarang ni dengan Fuad sekali dah terasa pelik dah. Dalam diorang on the way nak balik tu, Fuad ni ajak singgah dulu dekat warung sekejap. Katanya perutnya terasa lapar sangat. Yang Zali pun, dia pun terasa lapar sangat juga. Padahal pagi tadi baru je diorang ni pergi sarapan. Takkanlah tak sampai 3 jam pun dah terasa lapar macam berhari tak makan kan, fikir si Zali ni. Memang pelik betul diorang ni rasa. Dia punya lapar tu memang tak boleh nak bawa bincang. Keroncong perut dia, krak-kruk bunyi perut. Lepas sarapan tu, Zali pun terus hantar si Fuad ni balik ke rumah bujang si Fuad. Sampai-sampai kat rumah bujang si Fuad ni, rumah sewa dia ni, member serumah si Fuad ni terus tegur si Fuad ni. Halim nama member dia ni. Woi Fuad, kau ni pergi mana lah? 3 hari dah kau tak balik. 3 hari dah kau tak pergi kerja. Lepas tu langsung tak ada khabar berita. Aku pula yang kena menjawab dengan bos. Bos nak buang kau kerja, kau tahu tak? Masa ni, yang kebetulannya si Zali pun ada sama dengan Fuad sekali masa tu, terasa macam tak boleh nak percaya bila member dia ni cakap yang diorang ni dah tak balik selama 3 hari. 3 hari weh, bukan 3 jam, 3 hari diorang tak balik. Memang macam tak logik langsung. Padahal diorang ni rasa sekejap je diorang sesat dalam hutan tu. Diorang tak jumpa malam pun masa dalam hutan tu. Macam mana diorang boleh tak balik sampaikan 3 hari? Kalau dipikir-fikirkan, memang tak logik langsung bunyinya. Berkali-kali jugalah si Zali ni tanya dengan si Halim ni, kau jangan main-main Lim, kau cakap betul-betul Lim, takkanlah 3 hari aku tak balik. Si Halim dah ni bersungguh-sungguh cakap yang dia ni tak main-main. Siap tunjuk surat khabar yang tarikhnya hari tu. Siap tunjuk surat khabar. No wonder lah masa diorang keluar daripada hutan tu, diorang tengok tayar kereta si Zali ni dah lembik habis dah rupanya. Rupa-rupanya bukan sejam 2 je diorang kat dalam hutan tu. Rupa-rupanya dah masuk 3 hari dah diorang sesat dalam hutan. No wonder lah diorang ni lapar sangat. Allahu Akbar, pelik. Tapi itulah yang berlaku. Zali ni cakap, mujur masa tu diorang ni jumpa jalan keluar. Bayangkan, diorang sesat dalam hutan tu lebih kurang 2-3 jam je. Tapi bila dah sampai ke rumah, rupanya dah 3 hari diorang tak balik. Bayangkan kalau diorang ni sesat dalam 1 bulan pula. Agaknya
Berapa lama pula diorang ni bila keluar hutan tu? Silap-silap dah berjambang dah kan. Dah berjambang, bermisai, dah tua dah katnya. Silap lah. Sebenarnya Zali dengan si Fuad ni ingat, semua perkara ni dah selesai selepas diorang ni keluar daripada hutan tu. Rupa-rupanya sesat dalam hutan tu hanyalah permulaan sahaja. Penderitaan diorang ni bermula selepas beberapa hari diorang ni keluar daripada hutan tu. Selepas beberapa hari keluar daripada hutan tu, tiba-tiba Fuad ni dapat satu penyakit. Badan dia kena gatal-gatal. Bukan gatal-gatal biasa macam kena gigit nyamuk tu, bukan tu. Tapi siap menggerutu, siap keluar biji-biji air. Macam orang kena gigit semua api, berbintat-bintat, tebal-tebal bintatnya. Jenis bintat yang jenis besar-besar tu. Dia punya gatal tu sampaikan Fuad ni susah nak tidur malam. Betul-betul mengenyam punya gatal. Mula-mula tu dia punya gatal tu, benda-benda tu kena takat dekat lengan je. Lepas tu pula dia dah mula merebak ke satu badan. Bila pergi ke klinik, doktor cakap mungkin Fuad ni ada alergik. Doktor pun bagilah satu injection anti-alergik dekat si Fuad ni. Lepas tu bagi pil antibiotik. Lepas daripada tu nampaklah surutnya kejap penyakit gatal-gatal si Fuad ni. Nampaklah mula susut bintat-bintat kat badan dia tu. Tapi hanya bertahan untuk masa 2 hari je. Lepas tu bintat tu naik balik. Kali ni lebih teruk dari yang sebelumnya. Kalau mula-mula tu bintat tu takat kat lengan je, kat badan je kan. Kali ni dah naik sampai ke muka pula ni. Dah sampai kat muka dah. Lepas tu lagi besar-besar dari yang sebelum ni. Dia punya gatal, tak usah cakap lah. Hanya Tuhan je yang tahu macam mana dia punya gatal. Nak garuk pula takut melecet. Penyakit ni tak nampak langsung makin nak sembuh. Tak ada langsung tanda-tanda. Makin hari dia jadi makin teruk. Makin hari makin banyak bintat-bintat tu naik dekat badan Fuad. Fuad pula secara tak langsung jadi makin panik. So sekali lagi Fuad ni pergi ke klinik. Tapi kali ni dia pergi ke klinik lain pula. Sekali lagi jugalah doktor ni suspek memang Fuad ni ada masalah alergik makanan. Lepas tu doktor ni bagi ubat. Lepas tu suruh si Fuad ni balik. Doktor ni cuma pesan, kalau makin tak sembuh, dia suruh Fuad ni pergi hospital. Takut ada virus ataupun ada keracunan dalam darah yang doktor ni tak dapat kesan. So lepas dia balik tu, lepas dia makan ubat tu, tak lama lepas tu dia nampaklah bintat dengan biji air dekat bahagian muka dia dah pun mula susut. Tapi dekat belah tangan kanan dia pula yang jadi makin teruk. Kat tangan belah kanan. Sampaikan habis satu lengan kanan dia ni dipenuhi dengan biji air yang jenis besar-besar. Biji air yang jadi besar-besar bintat tu. Satu petang tu, si Fuad ni dia terpaksa ambil cuti kerja sebab dah tak tahan sangat dah dengan gatal-gatal yang makin teruk dekat tangan kanan dia. Hari tu, masa dia tengah lepak-lepak terbaring dekat hall rumah bujang dia sorang-sorang tu sambil dia tengah melayan perasaan dia tu, tiba-tiba dia dengar ada suara orang bagi salam. Lepas tu sambil ketuk pintu rumah dia. Assalamualaikum. Tuk 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 tuk, orang ketuk. Dalam hati dia terfikir juga, member dia ni pergi kerja tak kunci pintu gate ke? Kenapa ada orang boleh masuk ketuk pintu pula dengan tiba-tiba ni kan? So Fuad ni, dia tanpa fikir panjang, teruslah dia buka pintu. Kali dia buka, dia tengok ada seorang budak kecil. Umurnya dalam lingkungan 9 tahun. Dengan seluar pendeknya, dengan t-shirt color kuning, berdiri kat depan dia. Seluar pendek dengan t-shirt color kuning. Dekat sebelah tangan kanan budak ni, dia pegang sebatang kayu. Kalau tengokkan bentuk kayu yang dia pegang tu, bentuknya macam sepotong kayu hutan. Lepas tu dia jengah kat gate rumah dia. Dia tengok gate tu masih bertutup. Macam mana budak ni boleh masuk ke rumah dia kalau gate tu bertutup? Dalam keadaan dia pelik-pelik tu Fuad ni tanya dengan budak tu, Dik, adik cari siapa sebenarnya ni, Dik? Terus budak tu pun menjawab, Bang, abang ni Abang Fuad kan? Ayah saya kirim salam dekat abang. Ayah kirim kayu ni dekat abang. Katanya dia minta tukar kayu ni dengan tangan kanan abang, sebab abang dah potong tangan kanan adik saya. Dah potong tangan kanan adik dia, kata dia. Jawab budak tu sambil terus dia hulur kayu tu dekat Fuad.
Yang Fuad ni, dia jadi macam tercengang. Terkelu mulut dia nak menjawab. Seolah-olah macam percaya tak percaya je dengan apa yang dia dengar. Pelik tapi benar. Dia macam faham tak faham maksud budak ni apa. Dalam keadaan Fuad yang tengah blur-blur macam tu, tengah loading otak dia, terus Fuad ni masuk ke dalam rumah. Cepat-cepat dia tutup pintu, tinggalkan budak tu seorang-seorang dekat luar. Tak fikir langsung pun pasal budak tu. Siapa budak tu, anak siapa, macam mana dia masuk dalam rumah. Tak fikir. Dia terus macam blur je. Lepas daripada kejadian dia dengan Fuad sesat dalam hutan tu, tak lama lepas tu Zali pun mula jatuh sakit. Kalau Fuad ni sibuk dengan kena gata kat seluruh badan dia ni, gatal-gatal ni kan, lain pula yang kena dekat si Zali ni. Hari kedua lepas dia keluar daripada hutan tu, badan si Zali ni mula jadi merah-merah, seolah-olah macam kena gigit dengan semut. Dari merah-merah tu pula berubah jadi satu lecetan, melecet. Mula-mula kena dekat bahagian belakang badan si Zali ni. Lepas tu merebak pula ke tangan, lepas tu bawa ke bahagian celah kelengkang, terus sampai membawa ke muka. Ke muka dah. Berbeza dengan Fuad. Fuad ni kena bintik-bintik, lepas tu gatal. Zali pula dia hanya melecet tapi tak gatal. Tapi walaupun tak gatal, dia jadi kudis. Kudis yang merebak-rebak, macam kudis buta tu. Zali ni dia dah puas dah pergi klinik, dah banyak duit dia habis. Macam-macam ubat lah yang dia dah guna. Ubat klinik, yang beli dekat farmasi lain, yang beli dekat kedai jamu lain. Tapi melecet dekat badan dia ni susah betul nak baik. Yang lagi teruk, lecetan tu dah pun mula menanah. Lepas tu bau dia punya busuk. Ya Allah, boleh lawyer tekak dibuatnya. Bila luka melecet tu kering, dia jadi macam kudis buta. Kalau dekat area tangan tu bolehlah cover lagi, kata si Zali ni. Tapi bila sampai dekat tahap muka ni, nak cover bendanya lagi kan, dah sampai kat muka ni kan. Makin lama keadaan tu jadi lagi makin teruk. Walaupun dah pergi klinik, walaupun dah pergi hospital pun, tapi tetap juga tak nampak pun tanda-tanda penyakit si Zali ni akan sembuh. Tak nampak. Sampai ke satu tahap tu, dia langsung tak boleh nak keluar rumah, apatah lagi kalau nak pergi kerja. Sebabnya lecetan dekat badan dia tu dah makin membesar, sampaikan dia nak pakai baju pun dah rasa makin tak selesa. Apatah lagi kalau dia nak tidur. Sakit lah kan kalau dia umpat badan dia yang luka tu sendiri kan. Badan dah penuh, melecet kat badan dah penuh. Kalau nak golek sana sakit, golek sini sakit. Satu badan dah penuh dengan melecet. So satu hari tu, masa si Zali ni dia tertidur, dia didatangi dengan satu mimpi. Dalam mimpi tu dia didatangi dengan satu orang tua lelaki. Orang tua lelaki tu nampak biasa je, nampak orang tua normal, cuma dia ada janggut. Orang tua tu dekat belah tangan kanan dia ni pegang kayu hutan. Suasana dalam mimpi tu sebiji sama macam dia berada kat dalam hutan yang dia sesat tu. Lepas tu pula di balik lelaki tu, dekat belakang lelaki tua tu, ada seekor burung merak yang sama dia jumpa masa kat dalam hutan tu. Orang tua tu dia datang menghampiri Zali. Lepas tu dia pun terus bercakap dengan si Zali. Dia cakap, "Hari ni aku akan balas dengan apa yang kau dah buat pada keluarga aku. Disebabkan kau dengan kawan kau, aku hilang satu ahli keluarga aku. Apa yang terjadi dekat keluarga aku, itu yang akan berlaku dekat kau." Lepas tu terus si Zali ni tersedar daripada mimpi dia. Berpeluh-peluh bila dia sedar daripada mimpi dia masa tu. Dia takut tau dengan mimpi tu. Terus dia boleh agak apa yang berlaku dekat dia ni, kemungkinan ada kaitan dengan apa yang berlaku masa dia kat dalam hutan tu. So dipendekkan cerita, akhirnya diorang berdua ni dah boleh agak dah. Memang ada sesuatu yang tak kena pada diorang selepas diorang keluar daripada hutan tu. Diorang berdua ni ambil keputusan pergi berubat dekat kawasan kampung masing-masing. Selepas perubatan moden tak mampu pun untuk sembuhkan atau pulihkan penyakit diorang ni. Si Zali ni dia balik kampung dia dekat Pengerang. Hampir setahun jugalah dia pergi berubat dengan pelbagai perawat sebelum akhirnya dia sembuh. Si Fuad pula balik kat kampung dia yang terletak dekat pantai timur. Sama macam Zali,
Lebih kurang setahun jugalah baru dia sembuh daripada penyakit gatal dia tu. Lepas je dia sembuh daripada penyakit dia tu, dia terus tinggal kat kampung dia. Tak balik lagi dah ke Kota Tinggi. Bab buat pokok bonsai plastik tu, memang diorang ni tak ada buat lagi dah lepas tu. Sebabnya itulah kali terakhir diorang berdua ni pergi cari kayu dalam hutan. Serik dah nak masuk dalam hutan nak cari kayu lagi. Dah memang diorang tak pergi dah. Diorang berdua ni sebenarnya bersyukur juga. Sekurang-kurangnya diorang berdua ni dapat sembuh daripada penyakit tu. Agak-agaknya kalau penyakit diorang ni tak baik, apa kesudahan yang terjadi lepas tu kan? Allahualam. Dah habis dah kisah seram malam ni. Sebenarnya tak boleh cakap seram juga dengan kisah ni kan. Kalau bagi pendapat saya, dia lebih kepada misteri. Sebab si pengantar cerita ni pun tak cerita macam mana dia berubat, macam mana dia sembuh, apa metod yang dia pakai untuk dia sembuh, dengan siapa yang bantu dia ubatkan. So bagi saya cerita ni macam tergantung sikit. Tapi yang penting isi dia tu dah pun mendalam. Apa pun, terima kasih saya ucapkan kepada Zali sebab berkongsi cerita ni dekat segmen Malam Mistik. Sebab cerita ni memang menarik untuk dikongsikan. Berlaku dekat Kota Tinggi, kawasan kawasan hutan panti. Orang-orang Kota Tinggi mungkin tahulah hutan panti ni kat mana. Alright. Semoga Zali dengan Fuad, dengan kita semua ni yang dengar cerita ni, mungkin dapat ambil pengajaran dengan apa yang berlaku dalam kisah ni. So itu je kisah malam ni. Okay. Buat korang yang nak berkongsi cerita dekat segmen Malam Mistik ni, korang boleh send melalui malammistik@gmail.com atau boleh je share cerita korang melalui mana-mana akaun sosial media yang saya dah letakkan pun dekat ruangan description ni. Kalau korang nak cerita pasal cerita seram, silakan. Kalau korang nak ceritakan kisah hidup pun silakan. Sebab kat channel Anas Rahmat ni, kita bukan ada segmen Malam Mistik je, kita ada juga segmen The Story yang dah tersidai lama sebab kekurangan konten cerita. Sebab saya tak dapat cerita kisah kehidupan orang share dengan saya. Ada 3 kisah, saya menunggu lagi 3 kisah kalau boleh dapat. Alright, barulah boleh keluarkan segmen The Story. Yang tunggu The Story tu saya minta maaf banyak-banyak. Bukan tak nak keluarkan cerita, cuma tak ada ceritanya. Okay, yang buat korang yang mendengar saya dekat saluran Spotify Podcast, saya nak minta jasa baik korang, bantu saya pergi ke channel YouTube Anas Rahmat, tekanlah button subscribe tu. Nak lagi best, kalau korang bermurah hati, boleh join channel membership Anas Rahmat ni, iaitu sebanyak RM5 sebulan, demi pembangunan channel Anas Rahmat ni. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan pada semua yang sentiasa support channel Anas Rahmat ni. Alright, itu je nak maklum untuk malam ni. So semoga kita jumpa lagi di next malam ni. Lajunya bercakap. So semoga kita jumpa lagi di next Malam Mistik. Korang jaga diri korang baik-baik, jangan berurusan dengan setan. Kalau nak hidup korang bahagia, ingat tu pesan Anas Rahmat tu, berkali-kali dah pesan benda yang sama. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye. Malam Mistik.